Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada saudara dan saudari yang sudi untuk menonton video ini. Tajuk kami pada kali ini, kami memilih tajuk analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Sebelum kita teruskan video kita pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama Sarah Afifah, yang kedua Nurul Syahira dan yang ketiga saya sendiri Wan Nur Izzah. Berikut merupakan isi kandungan atau dengan kata lain merupakan subtopik yang akan dibincangkan dalam video ini. Yang pertama, definisi wacana. Yang kedua, konsep keutuhan wacana. Yang ketiga, analisis keutuhan wacana dalam artikel. Yang keempat, kohesi dan koheren. Yang kelima, sumber rujukan dan akhir sekali, kejelasan dalam penulisan. Assalamualaikum, nama saya Sarah Afifah. Saya akan menerangkan definisi wacana. Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat, iaitu boleh terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab, buku, cerita, dialog dan sebagainya, yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang beturutan. Dengan perkataan lain, wacana adalah satu satuan bahasa yang lengkap. Seterusnya, konsep keutuhan wacana. Konsep keutuhan wacana mempunyai 4. Yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Dan akhir sekali ialah keutuhan fonologi. Keutuhan semantik dibahagikan kepada dua, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan hubungan semantik dari segi konteks atau luar wacana. Di dalam hubungan semantik antara bahagian wacana terbahagi kepada 7. Yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, hubungan sebab dan hasil. Yang ketiga, hubungan sebab dan tujuan. Yang keempat, hubungan syarat dan hasil. Hubungan yang kelima, hubungan latar dan kesimpulan. Hubungan 6, hubungan perbandingan, dan yang terakhir, hubungan memperkuatkan isi. Manakala bagi hubungan semantik dari segi konteks atau luar wacana pula terbahagi kepada 3, iaitu kesatuan topik, hubungan sosial antara pembicara dan pendengar, dan laras bahasa yang digunakan. Analisis keutuhan wacana dalam artikel yang saya dapati ialah hubungan semantik antara bahagian wacana. Yang pertama iaitu hubungan sebab dan akibat. Ayat yang saya dapati iaitu kesemua masalah ini mewujudkan gaya hidup tidak sihat dan tekanan sehingga menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang rumit termasuk kesihatan mental. Di sini, kesemua masalah ini mewujudkan gaya hidup tidak sihat dan tekanan sehingga ialah hubungan sebab, manakala menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang rumit termasuklah kesihatan mental itu merupakan akibat. Kemudian yang kedua, hubungan sebab dan hasil. Hubungan sebab dan hasil ini ialah contoh ayat, Jorgason dan rakan-rakan juga menyatakan bahawa kadar prevalen yang tinggi berkaitan dengan masalah kesihatan mental memerlukan pihak universiti untuk membentuk strategi bagi meningkatkan tahap pengetahuan dan perkhidmatan mengenai kesihatan mental. Di sini sebabnya ialah Jorgason dan rakan-rakan menyatakan bahawa kadar prevalen yang tinggi berkaitan dengan masalah kesihatan mental memerlukan pihak universiti untuk membentuk strategi, dan hasilnya adalah bagi meningkatkan tahap pengetahuan dan perkhidmatan mengenai kesihatan mental. Hubungan semantik antara bahagian wacana bagi hubungan sebab dan tujuan pula ialah penemuan kajian ini memberi implikasi bahawa isu kesihatan mental perlu dikomunikasikan secara lebih meluas untuk memperkasakan pelajar dengan pengetahuan sebagai langkah untuk mengurangkan masalah kesihatan ini. Di sini, sebabnya ialah isu kesihatan perlu dikomunikasikan secara lebih meluas untuk memperkasakan pelajar dengan pengetahuan. Tujuannya pula adalah untuk langkah untuk mengurangkan masalah kesihatan ini.
Bagi hubungan memperkuatkan isi pula, kajian ini dijalankan kerana kurangnya pengetahuan mengenai kesihatan mental di kalangan masyarakat umum dan difokuskan kepada pelajar IPTA di UKM bagi yang berumur di antara 20 hingga 25 tahun. Menurut Yip dan Low 2009, tahap pengetahuan kesihatan mental sangat rendah di kalangan masyarakat Malaysia dan kajian ini dijalankan bagi melihat tahap pengetahuan mental di kalangan pelajar IPTA. Menurut mereka lagi, kajian-kajian sebelum ini juga menunjukkan keputusan yang sama walaupun menggunakan responden daripada kumpulan penduduk yang berlainan di Malaysia. Hubungan merupakan isi ini menunjukkan tahap daripada hasil kajian-kajian mereka. Seterusnya, hubungan syarat dan hasil. Hubungan syarat dan hasil iaitu pengetahuan yang luas mengenai kesihatan mental. Itu merupakan syarat, manakala hasilnya pula ialah dapat menghindarkan diri seseorang daripada penyakit mental sekaligus dapat membantu pesakit mental yang sedia ada dalam memberi sokongan yang diperlukan oleh mereka. Seterusnya, hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana pula bagi kesatuan topik ialah kurang pengetahuan mengenai kesihatan mental dipercayai merupakan punca utama kepada peningkatan masalah kesihatan mental di kalangan pelajar. Kajian telah menemui bahawa tahap pengetahuan mengenai kesihatan mental di kalangan pelajar adalah berada pada tahap sederhana yang mana contohnya, pelajar yang mempunyai pengalaman pernah mengalami kemurungan mempunyai pengetahuan yang lebih baik mengenai simptom dan rawatan bagi kemurungan menurut Tahir 2010. Oleh itu, dapat dilihat kebanyakan pelajar yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik mengenai kesihatan mental pernah mengalaminya dan keadaan ini merupakan satu keadaan tidak sihat. Kesatuan topik di sini menunjukkan bahawa pengetahuan mengenai kesihatan mental ini lebih diketahui oleh pelajar yang mempunyai pengalamannya. Kemudian, keutuhan leksikal ini pula melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal ini merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu antara perkataan iaitu leksikal dalam wacana. Terdapat beberapa jenis keutuhan leksikal iaitu antonim, sinonim, hiponim, himonim, pengulangan kata yang sama, kolokasi dan unsur bersambut. Baiklah, bagi keutuhan leksikal pula, saya dapati di dalam artikel saya ialah pengulangan kata yang sama dalam keutuhan leksikal ini, iaitu pengulangan kata mempunyai dan pengetahuan. Di sini disebut mempunyai sebanyak 5 kali dan perkataan pengetahuan disebut sebanyak 6 kali. Contohnya, seterusnya dari aspek bangsa pula didapati seramai 5 iaitu 16.7% orang responden yang berbangsa Melayu mempunyai pengetahuan yang tinggi dan seramai 20 iaitu 66.7% orang yang mempunyai pengetahuan rendah tentang kesihatan mental. Manakala didapati tiada responden yang bukan berbangsa Melayu mempunyai pengetahuan yang tinggi dan yang mempunyai pengetahuan yang rendah tentang kesihatan mental adalah seramai 5 iaitu 16.7% orang. Dari aspek agama pula didapati seramai 5 iaitu 16.7% orang responden yang beragama Islam mempunyai pengetahuan yang tinggi manakala seramai 21 iaitu 70% orang responden mempunyai tahap pengetahuan rendah tentang kesihatan. Di sini pengulangan kata pengetahuan dan mempunyai disebut banyak kali di dalam ayat ini. Baiklah, saya akan menerangkan tentang keutuhan gramatikal. Seperti yang kita tahu, wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Ini dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatik. Keutuhan gramatikal terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama penanda rujukan, yang kedua penanda penghubung, yang ketiga penanda penggantian dan yang keempat elipsis. Keutuhan gramatikal yang terdapat dalam jurnal yang telah saya analisis ialah penanda rujukan dan penanda penghubung. Baiklah, keutuhan gramatikal yang pertama saya jumpa dalam jurnal ini ialah penanda rujukan. Seperti yang kita tahu, penanda rujukan terbahagi kepada 2 iaitu kata ganti diri nama dan kata ganti nama tunjuk. Yang pertama, kata ganti diri nama. Saya jumpa di sini ialah mereka.
Mereka ni merujuk kepada 1 daripada 5 orang penduduk dunia. Yang kedua pula, kata ganti nama tunjuk iaitu ini, di mana nak menunjukkan keadaan di rumah sakit tersebut. Baiklah, yang kedua yang saya jumpa ialah penanda penghubung. Penanda penghubung yang berfungsi sebagai penghuraian. Yang pertama saya jumpa selain itu dan seterusnya. Kita menggunakan penanda penghubung ni untuk menghuraikan lebih banyak idea. Okey. Seterusnya penanda penghubung lagi, tapi penanda penghubung yang berfungsi sebagai pengembangan idea. Contoh seperti penggunaan perkataan seperti ni kita gunakan untuk mengembangkan lagi idea kita. Seperti contoh ayat dia ialah pengetahuan mengenai kesihatan mental dalam masyarakat tidaklah sehebat seperti pengetahuan terhadap penyakit lain seperti kencing manis, jantung serta kanser. Contoh ayat yang lain pula, keadaan perubahan sosial banyak menyumbang kepada wujudnya peningkatan masalah kesihatan termasuk beberapa penyakit mental dan psikologi seperti penagihan alkohol, penyalahgunaan dadah, mental breakdown, masalah rumah tangga dan juga masalah lain-lain. Baiklah, seterusnya penanda penghubung yang berfungsi sebagai tentangan. Contoh perkataannya ialah namun dan tetapi. Contoh ayatnya pula ialah namun masyarakat sering terlupa bahawa masalah kesihatan mental melibatkan bebanan emosi dan bebanan tanggungjawab oleh keluarga pesakit selagi pesakit mental tersebut masih bernyawa. Contoh ayat yang kedua ialah kebanyakan sistem perkhidmatan kesihatan mental awam telah memberi respon terhadap keperluan pendidikan pelanggan mengenai penyakit mental yang serius, tetapi pengetahuan sahaja tidak mungkin menghasilkan pencegahan yang berkesan. Baiklah, bagi kohesi dan koheren pula, yang pertama ialah kohesi. Kohesi atau tautan ini ialah merupakan keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana untuk menghasilkan wacana yang mantap. Keserasian hubungan ini lazimnya dilihat melalui hubungan antara sesuatu perkataan, frasa atau ayat dengan perkataan, frasa atau ayat lain yang terdapat dalam wacana tersebut. Bagi koheren atau runtutan pula, koheren bermaksud kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana supaya mudah untuk difahami. Atau dalam erti kata lain, koheren atau runtutan ini merupakan kesinambungan idea yang disusun secara teratur, isi dan maklumat yang disampaikan dengan jalinan yang kemas dan rapi serta mempunyai makna. Contoh keheren bagi artikel yang saya dapati pula ialah perenggan dengan perenggan. Contoh keheren dari perenggan ke perenggan ini, contohnya perenggan 1, 2 dan 3 mempunyai perkaitan antara satu sama lain iaitu kesinambungan idea antara setiap perenggan yang berikut. Kami juga menganalisis sumber rujukan yang kami dapati di dalam artikel. Apa itu sumber rujukan sebenarnya? Sumber rujukan ialah diguna pakai sistem rujukan American Psychological Association atau dikenali sebagai sistem APA 7 edition. Setelah dianalisis, kami mendapati bahawa para pengkaji menggunakan beberapa sumber rujukan untuk menjadi sumber rujukan mereka seperti buku, jurnal dan badan korporat ataupun swasta. Setelah diberitahu tadi, kami menganalisis dan kami mendapati bahawa penulis dalam artikel menggunakan 3 sahaja sumber rujukan iaitu buku, nama buku, jurnal dan badan korporat ataupun swasta. Jadi kalau buku semestinya mesti ada nama pengarang, tahun, tajuk, buku edisi dan tempat terbit. Manakala kalau jurnal mesti ada nama pengarang, tahun, tajuk kertas, nama jurnal, edisi ataupun volume, nombor muka surat dan nombor muka surat. Dan badan korporat ataupun swasta mesti ada nama badan korporat, tahun,
judul artikel dan penerbit, dan akhir sekali mesti ada link. Berikut merupakan analisis sumber rujukan yang telah saya jumpa, iaitu saya menemui sumber rujukan buku, dan ini juga pula merupakan sumber rujukan daripada badan korporat ataupun swasta. Dan ini pula merupakan sumber rujukan daripada jurnal-jurnal. Baiklah, seterusnya kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang dianalisis. Penulisan mempunyai koheren dan kohesi yang mantap dalam artikel yang ditulis. Yang kedua, penyusunan ayat oleh penulisan yang digunakan dalam perenggan mencapai kejelasan dalam penulisan. Yang ketiga, penulisan artikel mempunyai tujuan penyampaian yang logik dan jelas. Yang terakhir, artikel ditulis menggunakan bahasa yang teratur dan tersusun. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan 2 rangkap pantun. Keluk ke penarik, keluk tumbuh pohonku ini, dan elok bawalah balik dan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan lain.